Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ارحمنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita adakan bersama-sama di dalam ruangan pengajian tadabbur isi kandungan Al-Quranil Karim pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita daripada surah Asy-Syura ayat yang ke-23 biiznillahi ta'ala. Setelah daripada kita sudah dengar daripada janjian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka-mereka yang zalim dan tentang mereka-mereka yang beriman dan yang buat amal yang salih, kedua-dua Allah Subhanahu wa ta'ala royak dengan cara jelas dan nyata. Setelah daripada Tuhan royak dengan cara nyata dan jelas perkara tersebut tadi tentang nikmat syurga terutamanya, daripada kemewahan, daripada perkara-perkara yang meluaskan hidup tidak adanya kesusahan di dalam syurga walaupun sedikit, dan bagi ahli syurga itu apa yang dia itu mau daripada Tuhannya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala janji dengan cara tetap. Tuhan kata dalam ayat yang ke-23 ni, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Demikian itu kebun-kebun syurga
benda yang sedap di dalam syurga, kelazatan di dalam syurga. Kanak ki bagi ahli syurga, tidak ada tegohai apa-apa. Daripada makan, daripada minum, daripada pakaian, daripada adanya orang-orang yang mendekati diri kita supaya kita itu jadi senangkan hati, daripada semua perkara yang kita tengok jadi lazat dan sebagainya. Itulah makna zalika. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala yubashir, beri berita gembira. Allah Taala menggambarkan kepada hamba-hamba dia yang beriman, lagi yang buat amal yang salih. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam jadi jelas dan nyata kata kita ni adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita, memudahkan bagi kita, menggambarkan bagi kita perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala janji setelah daripada kita ikat janji dengan Tuhan. Dalam arti kata kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang buat amal yang salih, maka dengan itu syarat kita dengan Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan balas balasan dengan apa yang Tuhan itu berjanji dengan cara sempurna, dengan tidak ada kekurangan walaupun sedikit. Dengan sebab itu, katanya tokoh-tokoh daripada ahli tafsir, dia kata, hadza hasilun lahum. Perkara tadi itu, semua daripada penyajian tadi itu, hasil bagi mereka. Kainul la mahalah. Dia berlaku dengan tidak mustahil. Bibisyaratillahi ta'ala lahum bih. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, memberi berita gembira bagi mereka dengan perkara-perkara yang tersebut tadi. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni menggema dan menggambar dan mengkemukakan perkara-perkara daripada balasan-balasan bagi orang yang sabar dengan iman dia, dengan amal yang salih dia, sehingga dia itu dapat menemui akan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia sebagai orang yang beriman, dia sebagai orang Islam, dia sebagai orang yang buat amal yang salih. Maka Tuhan berjanji dengan cara bagus dan baik. Tidak syak kata benda tu akan berlaku dan dapat bagi orang yang tetap molek pendirian dia, iman dia, amalan dia, Islam dia, ihsan dia, semasa dia pakai umur hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sebetar ini. Setelah daripada tu, Allah Ta'ala ni nak rayak pula kepada orang-orang yang tidak beriman daripada kalangan orang-orang yang menyakiti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok pada ayat yang ke-23 daripada surah Syura tadi itu, Tuhan ni rayak pula, suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayak. Katakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Munasabah dalam ayat yang tula ni, bukan ayat lain-lain, ayat tula. Munasabah perhubungan di antara ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ dengan ayat kata kulla as'alukum, yakni setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pegang jawatan kuasa sebagai rasul. Rasul-rasul ni makna orang yang kena bawa risalah kepada ummah. Risalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Minallahir risalah. Wa ala rasulil balagh. Wa alaina tasdiq. Sebagaimana katanya tokoh-tokoh daripada kalangan tokoh-tokoh ulama salafis salih daripada ahli tafsir. Daripada Allah Ta'ala, risalah. Makna surat kirim daripada Tuhan, yakni wahyu daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala rasulil balagh. Dan jadi kewajipan di atas Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ummah. Wa 'alaina tasdiq, dan di atas kita sebagai manusia yang beriman kena benar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khabar di dalam Al-Quran melalui lidah-lidah, percakapan-percakapan, huraian-huraian, perlaksanaan yang dibawa datangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, orang-orang yang tidak mau nak kepada kebenaran, lalu Tuhan suruh Nabi. Setengah daripada orang setelah daripada Nabi SAW, masa jahiliyah dulu, masa Quraisy dulu, sengka kata Nabi SAW buat kerja ni, nak kepada nama, nak kepada habuan, nak kepada harta, nak kepada pangkat, nak kepada perkara-perkara yang tak kekal sebagaimana cara memikir mereka. Lalu apabila ada pahaman itu di dalam fikiran, di dalam pahaman musyrikun terutamanya, iaitu musyrikun Quraisy, lalu khabaran itu sampai kepada telinga Nabi SAW, menyebabnya Nabi SAW jadi serabut, jadi terluka dengan perkataan mereka terhadap Rasulullah SAW dengan cakapan-cakapan dan sebagainya yang dikemukakan oleh musuh Allah Jalla Jalaluh. Apabila gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui, yang bijaksana, menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kepada mereka itu makna qul, kata olehmu ya Rasulullah kepada mereka itu. Kepada siapa? Yakni kepada al-musyrikun. Kata olehmu ya Rasulullah bagi mereka-mereka yang musyrik itu daripada kalangan Quraisy. Kata lagu mana? Royak gapo suroyak kepada mereka. Yakni suroyak perkara gini. Yakni royak kepada mereka, kata kami ni, kata aku ni. Yakni diri aku, yakni diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah buat kerjanya, urusan agama, yang dah dakwahnya manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muduk suka kata aku nak kepada habuan tu, habuan ni. Nak kepada nama tu, nama ni. Nak kepada pangkat tu, pangkat ni. Tak. Kami tak ada nak minta gapo daripada kamu. Qul la as'alukum alaihi ajra. Kata olehmu ya Rasulullah, kata pekerjaan aku dok buat ni. Tidaklah aku minta upah gapo-gapo daripadamu. Aku tak ada nak gapo kali daripadamu. Semata-mata aku buat ni kerana ini adalah kewajipan aku. Ini adalah amanah aku. Ini adalah bebanan aku daripada Allah Ta'ala terhadap aku. Aku sebagai Rasul, sebagai orang yang bawa risalah, semata-mata nak rayak kepada mung. Kata di sana ada syurga, ada neraka. Dalam dunia tidak ada agama yang benar lebih daripada agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang dapat pegang jawatan kerasulan malaikat aku dan sebagainya.
Itu ya hak Nabi kita royak kepada mereka. Mengajak mereka, royak kepada mereka, berinya alasan kepada mereka. Tapi mereka silap faham. Kata apabila orang yang sungguh buat kerja seumpama Nabi SAW, dia kata Nabi tu nak harta, naknya pangkat, naknya nama dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi kata dengan itu perkataan, supaya nak basuh cara mikir hadap faham salah-salah tadi itu, dak tolak tubik. Ini dalil, ini nas, ini ajaran Al-Quranul Karim. Kata tiap-tiap kebatilan pasti kita kena hapus tubik daripada fikiran seseorang manusia. Ini adalah ajaran Islam. Ini adalah ajaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita itu tak beri ajaran, kata tak ada beri alasan, tak ada berinya hujah, tidak berinya keterangan. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam iaitu ajaran yang diberikan alasan, berinya huraya, berinya manusia itu faham. We kena, jangan dolak we manusia itu faham tak kena, itu adalah salah. Faham tu tak? Ini adalah perkara-perkara yang kita sebagai manusia kena faham jadi molek. Kalau gitu, setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu kepada orang-orang Quraisy itu, Quraisy ni tak lain tak bukan dia ni adik-beradik waris-waris bagi Nabi belaka. Bukan orang luar lah. Orang-orang Quraisy ni bukan orang luar. Sebab itulah setengah daripada alim ulama kita, dia kata tidak ada keluarga Quraisy di mana pun dalam kawasan Jaziratul Arab tadi itu, dalam kawasan Arab tadi itu, malaikat yang ada perhubungi, ada darah, mana kena pergi mari, waris-waris bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seolah kata Tuhan nak royak kepada Nabi ni SAW, kata royaklah ke dia, kata aku dah buat kerja ni, aku tak ada nak tutup gapo-gapo. Nampak dah tu? Aku tak nak gapo kali daripada barang-barang mungko, nama-nama mungko, harta ko, gapo. Aku tak ada nak gapo. Semata-mata tadi itu aku buat gapo? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, hak naknya gapo? Naknya gini. Kaum. Seolah kata Nabi kecek gitulah. Kaum. Kalaulah kamu itu tak boleh nak terima ajaran kami bawa datang mari ni, biarlah kita nak gapo? Nak ada perhubungi di antara kita dengan, di antara aku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puakmu ni, illal mawaddata fil qurbah. Mana ada kasih sayang, ada kasih mesra, tali kaum kerabat. Makna kata kaum kerabat, jangan we putuslah sini. Belalah demo tak boleh nak nampak dengan kita pun, tapi janganlah demo menyakiti kita. Sedangkan janganlah demo tu menyakiti kita, kerana kita ni waris, kita ni darah tular. Lepaslah jalan kita nak jalan gini, demo tak boleh nak terima. Tak apa, nak buat gano. Tu makna kata illal mawaddata fil qurba. Ini adalah perkara yang penting di dalam hidup kita sebagai manusia ni, penting sekali perkara ni. Kerana gapo? Kerana benda ni golek ke kita dah jumpa di dalam alam dakwah, alam Islam, alam pekerjaan dakwah. Sungguh ni kita dah jumpa dengan gapo? Jumpa dengan waris-waris kita yang tak faham. Nampak tu tak? Kaum kerabat kita yang tak faham dan sebagainya. Kita naknya agama kita nak ni gapo? Nak kata kalau tak boleh terima, kami tak nak tutup gapo daripada kamu. Tapi minta janganlah menyakiti kami
janganlah putuh kaum kerabat kita. Biarlah kita nak kok mana pun, bukalah jalan pada kita pun nak buka juga jalan kepada kamu dan sebagainya. So Allah kata agama kita ni tak boleh putuh di antara satu sama lain, terutama hak darah tular tak boleh putuh. Ni Nabi Muhammad duk dakwah orang bukan Islam terus. Nampak tu tak? Ada apa kita kemudian bagaimanakah kita sesama orang yang beriman ni kita nak buat putuh gitu? Tak boleh lah. Tu lebih-lebih lagi lah. Tuhan tak kena, Tuhan tak setuju lah. Sebab tu katanya silatul arham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata aku ni adalah pertalian daripada mung dengan hamba. Silatul arham tu kaum kerabat, mana kata berhubungi serah kasih saya tadi itu, ia kata silah berhubungi kaum kerabat tu, arham tadi itu, dia kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata kepada siapa? Kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata aku ni talian mung dengan hamba mung. Siapa dia hubung, maka hubunglah talian mung dengan hamba. Siapa dia kerak, maka potonglah perhubungi mung dengan dia. Dengan sebab itu orang yang putus silatil arham, Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima amalan dia. Semayalah sampai hitam dari pun. Nampak dah tu? Puasa lah sampai pucat pun. Tapi kalau ada amalan umpama tu, Tuhan tak terima amalan. Sehingga mana? Sehingga kata tiap-tiap minggu ni ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni berlaku, nak akaknya amalan naik, Tuhan tak terima amalan orang yang putus silatil arham. Ini adalah perkara yang penting dalam urusan agama kita. Jangan buat mudahlah perkara ni. Silatil arham, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nak ni juga. Nak lagu mana? Nak kata aku tak ada nak gapo daripada puakmu. Malaikat aku nak jadi tak seputuh kaum kerabat kita ni. Janganlah putus belalah. Kalau mu tak boleh nak terima agama aku bawa datang ni, mu jangan putus dengan aku dan jangan mu tu menyakiti aku. Sekadar tu ya. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutup daripada kaum keluarga dia, hak sama-sama Quraisy itulah. Hak sama-sama Quraisy itu. Itu perkara yang pentinglah kita sebagai orang Islam ini kena ambil tahulah situ. Kena jadi jelas, jadi molek supaya kita itu tak jadi silap faham. Silap faham ni ya teruk silap faham ni dia teruk. Teruk ke mana? Kerana ia membawa kepada kerugian hidup kita. Silap faham, tengok silap, faham silap. Nampak tak tu? Membawa kepada hari kemudian hidup kita jadi salah juga. Salah ni ia nak huna tak boleh. Sebab pendirian kita apabila salah, dengan sebab faham salah, dengan sebab faham silap, jadi pendirian kita salah. Masa ke masa, setahun ke setahun, hari ke hari dok gi tadi itu kita nak huna kelik mari tak boleh. Di situlah jadi kerugian bagi kita. Di situlah membawa kepada kita ni jadi sesat hari kemudian tidak berguna. Dengan sebab itu, pahaman kita terhadap ajaran agama, pasti kita kena faham kena. Pasti kita kena faham jelas. Pasti kita kena faham di atas maksud hak agama kita nak sungguh. Mana buat lagu mana? Bagaimana kita nak buat? Yakni kita kena tengok di dalam kitab agama kita, iaitu kitab Al-Quranul Karim, untuk kita gantung di situ daripada syarahan, daripada huraian, penjelasan daripada alim ulama kita. Satu korong ke satu korong, satu generasi ke satu generasi, satu run ke satu run. Lagu itulah. Kita jangan terlupalah. Itu makna kata Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Nampak je tak? Tu. Jadi setengah daripada alim ulama kita dia kata di sini, kita nak tengok sikit. Nak tengok sedikit
Dia kata daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia ni katalah mana? Dia kata tidak ada satu kabilah mana-mana pun daripada Quraisy malaikat adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka itu ada perhubungan kaum keluarga. Ada perhubungan kaum keluarga. Tu dia. Maka Nabi nak gaponya nak oyak gitu, nak oyak kata lagu mana perselisihan sekalipun jangan kita menyakitilah gimari. Kita ning darah tula, nampak tu tak? Kita ning orang tula dan sebagainya. Supaya tak sewi jadi nampak kata apa nama putuh tu. Tak se lagu tu. Itu adalah yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dan sebagainya daripada tokoh-tokoh ulama kita. Setelah daripada kita berhenti 2 kali dah ni, berhenti dikata ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ satu. Itu satu wakaf. Dan wakaf yang kedua, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Itu satu wakaf. Jadi dalam satu ayat ni ada 3 wakaf semua. Maudhu' dia itu, kalau kita nak pecek satu-satu, ia adalah maudhu' yang berlainan tetapi ada perhubungan di antara satu sama lain. Nampak tu tak? Orang anak ni, anak kita belaka, tetapi orang hak ni abang, hak ni hak tengah, hak ni hak adik, ya gitulah. Darah-darah kita belaka, tu nak kita faham gitu. Ayat ni sedaging molek pada asal dia tu, akan tetapi tajuk dia tu kita kena buat beza. Ni gini, hak ni gini, hak ni gini. Sebagaimana kita telah menjelaskan di sana tadi itulah. Lalu Tuhan kata pula dalam ayat yang ke-23 ni, Tuhan kata wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Allahu akbar. Apa makna di sini? Apa makna di sini? Wa may yaqtarif. Yaqtarif bermakna yaktasib. Yaktasib makna usaha buat. Dia usaha buat akan amalan yang baik. Wa may yaqtarif makna dia usaha buat amalan yang baik. Amalan yang baik lagu mana? Ada hubung dengan hak tadi. Mana amalan yang baik katanya ahli tafsir, makna hak utama sekali di sini mana hubung silatul arham. Jangan ada buat putus di antara 2 beradik. Jangan ada buat putus di antara sepupu. Jangan ada buat putus di antara ibu bapa. Jangan ada buat putus di antara kawan. Jangan ada buat putus di antara guru dan sebagainya. Itu kita kecek dengan makna hak umum. Walaupun ayat ni kena hak utama sekali kaum keluarga tu. Hak darah tula tu. Terkadang kita tengok dalam masyarakat kita, mallahu bihi alim lah, banyak putus. Putus kaum keluarga, putus silatul arham, perhubungan di antara adik-beradik, perhubungan di antara ibu bapa setengah-setengah putus. Dan putus berbagai-bagai putus. Rupa-rupa yang putus tadi itu banyak sekali-kali lah putus. Dengan sebab apa? Dengan sebab yang pertama kita kurang tahu tentang kata apakah hikmat Allah Ta'ala tak suruh putus di antara satu sama lain, terutama hak darah tula tu. Tak tahu. Yang kedua tak tahu seksa secara mana. Yang ketiga kita tak tahu kata benda yang nak jadi fitnah, benda yang nak jadi kesusahan hak kamar dia, benda yang jadi nak binasa hak balik kamar dia ni, bagaimana hak turut mari apabila kita tu putus dengan apa nama? Putus dengan adik-beradik kita. Apabila kita putus dengan adik-beradik kita daripada kaum kerabat dan sebagainya. Ini kita kena beri peringatan lah. Lalu Tuhan kata, setelah daripada ayat tu Tuhan kata, wa may yaqtarif hasanatan, sesiapa yang usaha buat kebaikan. Buat kebaikan, yakni ta'at lah. Hasanatan bermakna ta'ah, dengan makna ta'at di situ.
Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Nescaya Allah Subhanahu wa taala ganda padanya, yakni ganda pada gapo, pada kebaikan taat tadi itu husna. Setengah ulama yang tafsir husna di sini mana Tuhan awi masuk syurga. Apabila ada taat, ada kebaikan, balasan dia syurga, tak ada hak lain. Sebab tu apabila orang ada taat ni seni mula dah. Hati dia jadi rasa seni, rasa tenang, seni lagi tenang dan sebagainya. Ya tak ada jadi kesusahan, tak ada jadi keberatan dan sebagainya. Perkara-perkara ni bolehlah kita sebagai manusia itu boleh ambil tahu, boleh ambil fikir dan sebagainya. Itu makna kata wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Setelah daripada tu, orang ada juga terkadang jadi silap, jadi salah faham, jadi silap faham. Nampak tak tu? Dengan sebab kita ni dengar salah, dengar orang salah. Dengar orang salah ni mana kata kita termakan dengan cara fikiran-fikiran yang nak memunuhkan kita, yang nak menjauh kita daripada kejayaan. Ya banyak ke manusia kita ni dengan sebab dah jadi panas di antara satu sama lain, terutama dalam kaum kerabat sendiri, kaum keluarga sendiri. Tak lain tak bukan ni bukan gapo dak, yakni kena cocoh demo ratik. Nampak dah tu? Pakai buah orang ratik, suasana ratik, perkara-perkara yang nak mentarikkan manusia itu we jadi punah, we jadi rusak, we jadi binasa dalam hidup. Ya tak lain tak bukan sebab dengar, kita dengar perkataan. Sebab apa boleh dengar? Kerana kita jalan banyak. Moh tu, moh ni, rumah tu, moh ni, jalan pasal mana? Jalan bukan mana nak hubung silatul arham, jalan pasal sia-sia. Kamar dia kita tak pandai nak kira pula apa yang dia orang ada royak mari duk kecek mari tu. Kita apabila tidak ada penepih di dalam tubuh kita, frisai dalam tubuh kita, pertahan benda-benda umpama tu, apabila orang buh dalam telinga masuk, ya berasalah. Nampak orang tua mung tu tak ada ui mana harta kamu. Panah dengan adik-beradik ni. Kalau hak pesing orang perempuan pula, nampak tok laki mung ni, suami mung tak ada dok beli mana mah kamu. Panah, sedar ada dah tangan misal kata. Nampak dah tu banyak berbagai-bagai. Nampak atau tok guru mung ni tak ada nak hajar mung wirti dak, sedangkan tak ada dah lain. Nak lebih daripada tu. Anak murid pun jadi lengok gitu. Jadi orang panggil kata tak pandai nak kira, tak pandai nak ukur. Dengan sebab itu ayat akhir sekali ni jadi menyebabkan orang tu jadi berpecah. Orang tu jadi berputus perhubungan di antara kaum keluarga, perhubungan di antara sesama manusia dengan sebab apa nama? Dengan sebab perkara-perkara tersebut tadi. Lalu Tuhan kata, innallaha ghafurun syakur. Tuhan wari innallaha ghafurun di sini ni tak lain tak bukan ayat kata kalaulah manusia itu salah pun Tuhan nak wi maaf dengan sebab kebanyakan dosa hak berlaku tu. Gaponya hak berlaku? Hak tadi hak kita sebut tadi tu. Hak kita sebut tadi tu. Kemudian syakur. Allah Taala ni bersangat tersyukur. Syukur makna kan? Syukur dalam arti kata Allah Subhanahu Wa Taala ni setuju, syukur, terima kasih kepada kita yang buat amalan yang baik. Kita gimana pun tak apa, tapi kita pandai kira. Okey, ya tetap molek. Nampak tu tak? Kita pun nak dengar siapa pun tak apa, tapi kita pandai kira. Okey, tak ada apa. Kita ada pendirian kita yang tetap, kita adanya cara mikir kita yang jelas, ada matlamat kita yang jelas, selamatlah kita daripada kacauan, daripada hasutan, daripada tipuan dan sebagainya. Nampak juga di situ. Dengan sebab itu dalam ayat ni dia tutupkan ghafur dengan syakur. Ya manusia kita yang gitu, ya ada salah berhajat pada ampun.
Ada hak betul, dah hak kena dah berhajat pada Tuhan balas kebaikan kepada dia. Ya dua tu. Tak ada hak lain kali. Itulah hidupan manusia ya Allah Subhanahu wa taala duk royak duk hajat, duk nak kita itu dengar ajaran daripada dia supaya kita boleh faham. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala menyudahi ayat yang ke-23 daripada surah Syura, Tuhan kata pula ni ayat yang ke-24 ni, kita tengoklah sini sikit, insya-Allah masa ada lagi ni. Tuhan kata am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba. Makna kata orang-orang kafir tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata orang kafir ni tak nak mengaku kata Nabi Muhammad itu adalah rasul. Bahkan mereka mengatakan ia Nabi Muhammad tu telah mereka perkara dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kok tu. Dia kata Nabi Muhammad ni bukan rasul sungguh. Nabi Muhammad ada dakwa dia. Dia kata rasul, dia tu nabi lah. Dia tu rasul bagi Allah. Nak ayat kata demo ni dia kenal Allah sebab tu dinamakan musyrikun. Dia kenal Tuhan. Akan tetapi dia musyrik. Nabi nak mengajak dia tu jadi muwahhid. Tu nak jadi asa Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah. Hak itulah yang jadi mereka itu duk jadi seteru dengan Nabi itu bukan kok lain dak. Jadi seteru dengan Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebab dia tak boleh nak terima akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak mengasakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidaklah patut mereka berkata di makian. Tak sepatut nak pergi kecek lagu ni. Tak sepatut nak kecek lagu ni. Hingga Nabi kena duk royak pula kepada puak dia. Kata dalam ayat lain tu tafsir dia kata, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Hei manusia. Ni. Kalimah ayyuhan nas dalam Quran mana nak tuju kepada orang tak beriman. Hak tetu-tetu tu hak tak beriman tu. Maka orang tak beriman dengan orang beriman boleh kongsi situ, tapi hak mula-mula turun ayat ya ayyuhan nas mana orang tak ada beriman tu. Kadapun ya ayyuhallazina amanu orang yang beriman khusus. Orang kafir boleh tupai juga, tapi turun ayat tu di atas mukminin, orang yang beriman. Faham tak? Ada apa hak ni turun di atas mereka yang kafirin, musyrikin dan sebagainya. Ayat kana aku ni rasul Allah Subhanahu wa taala. Aku ni rasul Allah jalla jalaluh kepada kamu semua. Bukan aku duk dusta. Bukan aku duk bawa benda bukan-bukan. Tu dia. Ya lagu tu lah orang kita apabila ya taksir gak ya beralasan berbagai-bagai untuk nak tolaknya kebenaran. Pasal dia nak buat gano manusia kita ni tabiat tak serupa. Manusia kita ni payah sekali. Benda yang kita nak bela iaitu nak bela manusia. Bela menate tak ada payah supaya bela manusia. Bela pokok kayu tak ada payah supaya bela manusia. Bela manusia sepayah-payah. Sepayah-payah cara bela Dengan sebab itu Tuhan duk royak dalam Quran supaya nak uwi manusia itu faham nak buat lagu mana. Kata kalau kita nak kejaya pasti kita kena turut ajaran Quran. Kalau tidak tak berjaya. Tak jaya. Tarbiyah pun seperti tu juga cara betul ke tarbiyah. Kalau tidak gaduh gatung dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala saja nampak tu tak? Saja kita tak ada boleh gapo kali. Tu dia. Baik. Itu maknanya am yaqulu naftara 'ala Allahi kadhiba. Am yaqulu naftara 'ala Allahi kadhiba. Kemudian Tuhan nak kata pula, kita pakat tengoklah ayat Quran tu. Tuhan nak kata pula kata gano. Tuhan kata fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbika wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqal haqqa bi kalimatihi innahu 'alimun bi dhatis sudur. Allahu akbar.
Maksudnya jika ia Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menutup hatimu dan mengingatkanmu daripada menyatakan apa yang engkau telah menyatakan itu. Makna lagu mana di sini? Katanya alim ulama di sini, dia kata jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu kanak gapo nama? Kanaknya nak hapusnya Al-Quran daripada mung. Allah Subhanahu wa ta'ala nak hapus. Itu satu. Daripada pentafsiran. Yang kedua pendapat, mana Tuhan nak khitamkan, nak cok di atas hati Nabi SAW. Itu makna kata hak pendapat yang gagah, yang sokongi oleh dalil. Makna kata fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik, ala qalbika, di atas hati engkau, iaitu hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Sini kita fokus sikit. Yakni jika Allah Subhanahu wa ta'ala nak mencokkan khitam di atas Nabi, di atas hati engkau, makna lagu mana? Makna Tuhan nak ikatkan hatimu tu dengan kesabaran yang mereka itu menyakiti. Yang mereka itu menyakiti akan dikau ya Rasulullah. Sebab gapo? Sebab Tuhan tahu kata hati Nabi. Apabila dipenyakiti dengan perkataan daripada mulut-mulut mereka itu, seolah kata jadi habis semangat. Jadi berasa jemu. Jadi berasa kata sepik dada. Sebab tu Tuhan kata, walaqad na'lamu annahum yaqulun, kata kepadamu tu, menyebabkan mung itu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Jadi sebab mung tu jadi kecil hati, jadi sepik dada, jadi serabut dengan sebab mereka itu kata. Sebab tu Tuhan kata fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik. Khitam kata apa? Sifat sabar. Orang sabar ni, sifat sabar ni daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba juga. Kalau tak ada sabarnya nak duduk toleh midan ni. Kenapa tu? Terutama nak bawa agama. Oh payah. Kena pakai sabar. Midan dunia apa kena pakai sabar? Tak pakai sabar tak berjaya. Kena pakai sabar. Nampak dah tu? Terkadang mengatuk nak kerja, kena tubik kerja. Sabar dah tu. Hak ni dalam media agama, orang tak sepahal, payah faham dan sebagainya, tak terbuka. Kita kena usaha sabar untuk nak memfahamkan dia. Faham sekarang saja gitu, dah kena sabar pula menyakiti dia. Sebab manusia yang pandai bercakap, pandai kecek, pandai mulah. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kata yakhtim ala qalbika. Makna kata Allah Ta'ala ikatkan dengan kesabaran. Dengan kesabaran di hati Nabi Muhammad SAW jadi sabar molek. Tak jadi kata nak gaduh, nak marah. Tak gaduh jadi nak jemu. Tak gaduh jadi nak tertolak daripada pendirian, jadi nak gebah pendiri. Jadi terbalik pendirian dia. Tak. Jadi tetap jadi molek. Bukan benda mudah lah perkara-perkara lagu ni. Kemudian Tuhan kata wa yamhullahul batil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yamhu. Kalimah yamhu ni makna kata Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan. Makna Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan. Hapuskan apa? Hapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebatilan. Kebatilan tu Tuhan tu lah hapus, kita sah bimbang. Tiap-tiap kebatilan yang dibawa datangkan oleh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sendiri yang akan hapus benda tu tubik. Dengan sebab adalah beberapa sebab benda berlaku tadi itu yang Tuhan menyebabkan hamba dia buat kerja, sama ada dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan fikiran dan sebagainya, boleh menghapuskan. Kebatilan ia tak tetap. Kebatilan ni benda yang gelap. Apabila cahaya mari, ia akan hilang. Tetapi bila nak datang cahaya? Bila nak datang cahaya?
Hak tu soal. Bukan makna kata apabila benar batil pastilah dalam minit tu lah mari ke cahaya, maka hilang selalu. Yalah kalau kita nak tafsir dengan secara sekali lalu tu, okeylah gitu. Benar tepat gelak, tepat gelak kita suluh dengan sekali, maka hilanglah apa nama gelapan tu, jadi hilang, jadi cerah. Tetapi soal, bila nak mari lampu hak nak suluh tadi, bila? Kena duk tunggunya masa kedatangi lampu tadi itu, masa yang ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kita janganlah duk letakkan diri kita di dalam kegelapan dengan sebab kita dengarkan perkataan dengan kita tak gunakan pemikiran. Kurih dah jadi gini sebab apa? Sebab akal ada tapi tak ada guna. Tak ada guna akal. Guna kena pada tepat akal mana? Try terang kalau bahasa siap. Ukuran kita tadi itu, hak ni betul ke salah? Ini boleh ke tak boleh? Kita kena ukur tengok. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia guna akal sampai ke dia tahu kata hak manakah utama bagi diri dia. Utama bagi diri dia bukan mana kata dia boleh dengan senang, terkadang nak tinggal tepat. Sahabat Nabi tu tinggal tepat, hijrah kepada negeri Madinah. Sebab dia guna akal, dia tengok jauh. Bukan tengok dekat-dekat. Terkadang kita tengok dekat-dekat, ugut teh ahli batil ya wari ni, ya benda dekat-dekat ya. Tak ada nak makan, tak ada nak bersaing, tak boleh nak bersaing, tak ada nak tak boleh nak naik pangkat, tak ada boleh nak kerja. Ya benda hak bawah-bawah gitu ya. Nampak? Tetapi dengan sebab kita tak guna akal, yang mari dengan puak-puak hak Quraisy dia kata, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, kecek ya Rasulullah juga. Puak-puak hak pesen kata tak guna akal. Nampak benda hak buat sikit-sikit. Oh, kerja kita ni, anak cucu kita ni pian nak bercara, kerja kita ni, perniagaan kita ni, fastaghfir lana. Minta ampunlah ya Rasulullah kepada puak kami. Kami tak kuasa nak hijrah, nak tinggal. Yalah tu. Dia tak guna akal. Abu Bakar kena tinggal. Tepat dia, harta dia, pangkat dia dan sebagainya. Kerana nak bawa benda-benda. Nak bawa benda-benda ni kena ada pengorbanan. Maka orang nak duduk tepat tula yang tak say nak akaknya kepala, jadi atas. Hak sungguh dia tak gerebeh. Gerebeh hak mula-mula sekali, gerebeh nak tinggal kebatilan, nak bawa kebenaran. Hak tu hak besar, hak tu hak gerebeh hak besar sekali. Nampak tu tak? Kuasa nak tinggal benda hak tak benar, ikut benda benar. Tu. Hak tu hak besar sekali. Terkadang Quraisy ni tak boleh tinggal benda hak tak benar dia. Tak boleh tinggal berhala. Tak boleh tinggalnya berjudi, tak boleh tinggal minum arak, tak boleh tinggal reba dan sebagainya. Tak boleh tinggal ketua-ketua dia dengan beralasan begitu. Dia fikir pandak. Fikir dia pandak. Nampak depan gitu. Pas di manakah mereka itu? Hak mikir pandak-pandak tu mana dalam sejarah? Catat pun tak kenal. Kecek dengan jumlah orang Quraisy. Pia tak tahu. Tapi orang yang mengorbankan diri tinggalnya kebatilan ikut benar-benar, supaya Abu Bakar kenal tak? Kenal satu-satu. Abu Umar kenal tak? Kenal satu-satu. Uthman satu-satu. Dan sebagainya. Kita calonlah diri kita nak jadi siapa? Kita calonlah diri kita nak jadi gapo, itu berhajat kepada kita sendiri yang nak bawakan perkara-perkara tadi. Kira ambil. Nampak tu tak? Kita kira ambil. Ni makna kata Tuhan pasti dia menghapuskan benda kebatilan. Benda batilan dia tak tetap. Dia tak tetap. Tetapi kita nak boleh jumpa dengan benda-benda tadi itu, tu masuk. Sebab tu katanya ulama-ulama, dia kata peluang tadi itu bukan duk banyak kita jumpa dalam hidup. Peluang bukan duk banyak. Al-fursah bukan duk banyak kita jumpa dalam hidup. Terkadang kita jumpa
tetapi kita tak tahu kata itu adalah kejayaan diri kita, kita paling belakang daripadanya. Jumpa dah dengan Nabi Muhammad. Puak ni, puak Quraisy. Boleh tengok muka Nabi SAW. Boleh kecek dengan Rasulullah SAW. Tapi, ia tak pandai nak kira. Ia tak pandai nak fikir. Akan ada. Tapi tak pandai kira, tak pandai nak fikir. Paling belakang. Pas lagu mana jadi? Nak jumpa pula, tak dah. Ila yaumiddin. Hingga hari kiamat dan kekal dalam api neraka abadan abadah. Sebab pendiri dia tak tahu. Tak tahu kata peluang ni ada faedah bagi dia. Nampak sebab tu faedah ni katanya ulama dia mari peluang ni bukan sama. Mari sekali-sekala ambil kena. Sebab tu orang gantung di peluang tak ada seorang pun tak naik jadi tinggi. Sebab itulah ahlul batil senantiasa yang nak pegang di bau kita. Nak pegang kaki kita, nak pegang tangan kita supaya kita itu tak boleh jumpa dengan peluang hak molek-molek. Peluang hak molek iaitu benda hak benar tu lah. Hak benar sekali iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang jalan mengikut dia. Tu hak benar sungguh. Tapi kita tak ada arah, nak mikir tak pandai. Tak pandai nak kira, tak pandai nak tengok, tak pandai nak timbang, jadi rebah lah kita. Dengan sebab itu jagalah jaga kata kebatilan hak kita ikut ia tak kekal. Kebatilan hak kita ikut tu ia tak kekal. Sebab tu saya kata wa yamhullahul batil. Allah Taala akan hapus benda hak batil. Wa yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Allahu akbar. Lah mana? Dan Tuhan menolongkan agama dia dengan mukjizat-mukjizat ya Allah Subhanahu wa taala menzahirkan. Tu makna kata kalimatihi, setengah ulama tafsir kata mukjizat. Setengah ulama dia kata tak, bukan makna mukjizat bi kalimatihi tu, makna dengan membenarkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Tuhan janji kata orang yang tetap dengan pendirian dan sabar di atas kebenaran, dia akan dapat kejayaan. Tuhan we tengok sungguh. Tuhan janji kata la tadkhulunnal masjidal harama insya'a. Wa'mu akan boleh masuk dalam masjid haram. La tadkhulunna. Tuhan takkid. Dalam ayat tadi kata puakmu hai orang Islam akan boleh masuk dalam Masjidil Haram. Orang Islam kita hak nak percaya kepada Nabi kena pakai setara mana. Nabi janji kata akan boleh masuk syurga. Gi di tahun Hudaibiyah nak masuk Masjid Haram, tegah pula. Berasa lagu mana perasaan. Nabi royak tu boleh kita masuk, boleh kita masuk. Tapi apabila gi tahun tu tak boleh nak masuk, perasaan lagu mana. Cuba kita khayal ambil diri kita situ. Jangan duk ngaji sekadar duk dalam ayat Quran. Kita kena bawa diri kita, perasaan kita masuk dalam ayat tu. Kita berasa kan. Tapi Tuhan kata, wa yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Tahun yang ke-8 buka sungguh Makkatul Mukarramah dengan tak tumpah darah lepas titik. Ni dalam sejarah, dalam ilmu sirah dan sebagainya duk royak mari tak ada pia boleh nak royak lain pada ni. Sungguh. Karena benar-benar ni nak boleh nampak kena pakai masa. Jangan gaduh. Ni tak ajal, gaduh. Tak boleh gaduh. Tengok dulu. Pakai masa dulu. Ambilnya peluang dulu. Ambilnya masa dulu. Buat dulu. Tahan dulu. Sabar dulu. Buat sepanjang cara Nabi Muhammad suruh buat. Okey. Dan orang hak jalan sepanjang Nabi Muhammad nak jamung tu jadi orang, pakai cara dia. Nampak tu tak? Guna tak ni. Akhir sekali, mari klik. Mari klik semula di Makkatul Mukarramah. Tapi dengan sebab Nabi SAW dia duduk lama di Madinatul Munawwarah, walaupun dia kasih kepada negeri Mekah, kalau dia nak tubik tu dia kata kalulah hey Mekah, aku ni kasih kepadamu. Kalau tak sebab ahli, makna kata orang Mekah tu halau aku tubik pada negerimu ni, aku tak tubik. Sebab Nabi beranak situ kah? Tetapi apabila Nabi tubik giduk dah di Madinah, hati jadi duduk di Madinah dah lah. Walaupun mari buka Mekah, klik sana pula. Itulah nak ayat kata, peluang tadi itu kita kena guna akal. Kena guna nak pakai lagu mana hidup pada kita ni. Kerana kita adalah mas'uliyah diri kita.
adalah apa nama orang panggil kata benda yang jadi tanggungjawab bagi diri kita. Bukan orang tu orang ni. Cuma orang mana kita nak gantung di bau dia siapa kepada matlamat hak kita nak pergi. Kita tak pandai nak gantung jatuh pas tanah. Nampak tu tak? Nak naik pakai kayu yang tinggi tapi tak pandai nak pergi dah mana-mana. Jatuh. Nak tinggi pangkat tapi tak pandai nak tupai. Saja. Duk dalam negara nak buat musuh dengan khalifah negara tadi. Nak buat musuh dengan raja, buat musuh dengan apa nama tuan negeri. Tak dapat nak duk. Nampak tu tak? Dengan sebab itulah ajaran Islam ni ajar kita. Ajaran Quran ni ajar kita. Bagaimana kita nak pakai hidup kita. Kata setengah wa yuhiqqal haqqa bi kalimatihi, mana dengan pertolongan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menzahirkan agama dia di atas semua agama-agama yang lain. Allah nak tunggu idza jaa nasrullahi wal fath, sahabat setara mana perasaan. Nak dok teh sahabat tu nak boleh dengar idza jaa nasrullah tadi itu, sahabat setara mana? Cuba kita kira. Nabi ada gapo nak ui ke mereka? Tak ada. Ada nak ui rumah ke dia? Tak. Nak ui negeri ke dia? Tak. Nak ui tu, nak ui ni? Tak. Semata-mata Nabi nak hajar ajaran yang betul. Hei, umat manusia nak beriman dengan aku, ning ajaran betul. Maka beriman satu jumlah daripada manusia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dinamakan sahabat. Dalam dia ada beriman tadi, jumpa dengan gapo ratik, jumpa dengan kena halau tubik daripada Mekah, gi di Habasyah 2 kali gi. Bukan sekali 2. Mati ratik tengah-tengah jalan. Adik-beradik dia ngah sakit dengan gak tu, ngah musim sejuk, musim panas, kata gilah. Nak boleh siapa kata idza jaa nasrullah. Apabila datang kemenangan ini, idza jaa nasrullah, sahabat pakak suka belaka. Pakak ketawa, pakak suka, pakak gembira kebanyakan daripada sahabat. Abu Bakar dengan Abdullah bin Abbas menangis. Hari itu Abdullah bin Abbas dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma tadi itu menangis. Lalu sahabat pakak tengoklah kepada dua ni. Tengok pada Sayyidina Abu Bakar, tengok kepada Abdullah bin Abbas. Apa teriaknya? Orang pakak duk muju, pakak gembira belaka. Masa petani panggil mujur belaka, apa kita teriak? Sebab gaponya ada gapo. Lalu Abdullah bin Abbas kata satu riwayat, Abu Bakar jawab sebab Abdullah ni ia hormat kepada Sayyidina Abu Bakar. Lah mana? Dia kata hadza ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang ayat ni mari ni bukan kok mana dak. Nak ayat Nabi dak dengan kita tak lama dah lepas pada ni. Sebab sempurna belaka dah. Nak boleh ke sempurna jadi kaki depan semua tadi itu, lepas gapo hati lek belakang. Ni kita ni dak ni. Nak bangun agama kita, Allah susah sikit. Tinggal. Susah sikit tahu. Apa lagu tu? Bagaimanakah dinul Islam as-sahih as-sunni ni nak naik lagu mana? Ya tak boleh nak naik. Kena pergi dengan masalah, beberapa masalah, bak ekonomi lagi, bak politik lagi, bak keilmuan lagi, bak tu, bak ni lagi. Kena pakat berdiri. Bukan mana pakat nak jaga diri. Tak, jaga diri tu memanglah. Tapi dasar tu gapo kita nak bawa. Tu tak? Ni ajaran Quran kita. Sebab itulah apabila orang ngaji Quran, ngaji tafsir Quran daripada alim ulama, orang tu jadi faham sungguh hidup dia. Orang itulah orang yang reti sungguh nak pakai hidup dia. Tahu hakikat dunia, hakikat manusia, hakikat akhirat, dia tahu sungguh. Sebab itulah kita janganlah tinggal daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini. Akhir di sini insya-Allah pada pagi yang mulia ini, innahu alimun bidzatis sudur. Ya Allah. Akhir Tuhan tutup. Tuhan tutup dengan innahu, sesungguhnya Allahu Jalla Jalaluh tahu perkara yang ada gerak dalam hati itu. Innahu alimun bizatis sudud. Zatis sudud mana hati kita Tuhan tahu. Kita buat kerja ni, Tuhan tahu kata kita buat apa. Kita mari duduk sini, kita mari buat apa. Kita buat muka ni, kita buat apa. Kita nak akak kalimatullahi hiyal uliya ke kita nak akak gapo, Tuhan tahu.
Kalau gitu, orang yang nak bawa Islam, orang yang nak beragama dengan agama Islam, tanya kata hati kita nak gapo. Kalau hati kita nak benih, buat tu baik. Kalau hati kita nak kepada habuai dunia, buat tu baik. Kalau hati kita nak kepada nama dan muka, buat tu baik. Kalau hati kita nak kepada kemaslahatan dunia, buat tu baik. Semua tadi itu kita kembalilah klik kepada kata aku buat kerja ni lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu. Nak cari lepas pada Tuhan ni, okey tak ada gapo, tapi niat betul. Sebab itulah Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kenapakah Allah Subhanahu wa taala mengkembamikan dia dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Katanya ulama-ulama daripada ulama Islam kita, dia kata kerana dua orang ni hati dia tu senantiasa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga Nabi kecek berapa kali dalam hadis, jitu ma'i Abi Bakrin wa Umar. Akala ma'i Abu Bakrin wa Umar. Datang aku serta aku Abu Bakar Umar. Makan aku serta Abu Bakar dan Umar. Makna kata hati dia tu terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya alim ulama kata, apabila dia tu lagu tu sungguh dalam, walaupun hak lain kelebihan belaka sahabat Nabi, wa kullan wa'adallahu al-husna. Nampak tak? Semua itu Tuhan janji syurga belaka bagi sahabat, tapi tiap-tiap seorang sahabat tu ada kelebihan tak serupa. Maka ijmu' hadhil ummah, ini ummah kata afdalun nas, semulia-mulia manusia setelah lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar, kemudian Umar. Turut tertib tu. Lalu lagu mana? Tuhan ni hipung dia atas dunia, alam barzah dalam kubur pun dekat juga. Akhirat esok sama juga. Maka insya-Allah kita hendaklah kasih kepada mereka. Kasih kepada jalannya mereka, kasih kepada hidupan mereka, kasih kepada perjuangan mereka. Mudah-mudahan dengan sebab kita kasih kepada mereka dengan itu sifat, insya-Allah taala kita akan bersama dengan mereka, bersama dengan mereka di dalam syurga bimannihi wa karamih, daripada kelebihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji kata, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu berserta dengan dia, iaitu mereka yang dia itu kasih. Insya-Allah kita akan sambung pula lah pengajian kita, pengajian kita lagi akan datang biiznillah taala pada pagi yang mulia ini. Sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita nak keluar pergi kerja ni, mintalah kita selamat hidup kita belaka, supaya kita itu boleh bersama-sama ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara baik dan cara bagus. Itulah pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.